Alhamdulillah. Okay. Alright. Okay, Adam. Bismillah. Boleh mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah. Okay. Alright. So, ini adalah kelas saya yang terakhir. Hari ini saya ada 4. So ini yang paling terakhir. So yang ini paling yang saya nervous sekali. So saya harap saya boleh deliver kali ni bagus sikit lah. Okay, now. Alright, so kita masuk masih lagi dalam bab 3. Bab 3 ni adalah tajuk bab 3. Tiba-tiba saya lupa. Oh sayang, Mama masuk. Mama, bukan kerja ke? Mama ke tu? Okay, so kita nak cerita pasal nutrisi dalam tumbuhan. So kalau nutrisi dalam tumbuhan, kita nak tengok kat sini, penyerapan nutrisi tu mesti menggunakan akar. So oleh itu kita nak belajar adalah mengenai akar, struktur akar. So kalau you guys perasan kat sini dalam 3.2, okay. Now, dalam 3.2, organ pengambilan air dan garam mineral. So, dalam tajuk ni, kita nak belajar yang ini kot. Yang ini too detail. Saya rasa budak pertanian lagi hebat dari saya kot. Kalau pertanian, korang ada tak lukis pasal struktur akar ni? Korang ada lukis struktur akar tak? Pertanian? Pertanian? Korang ada lukis tak? Amsyah ada lukis gambar akar tak Amsyah? Pasal sel-sel ni Amsyah? Amsyah, ada tak? Tak ada? Belum lagi? Tak, belum Tak. lagi kot. Oh, belum lagi. Okay. Now, so hari ni, yang ini yang saya termis kat nota tau. So, awak kena tengok dalam buku teks. So, kita nak memerihalkan struktur akar. So, struktur akar ni, kita nak belajar struktur akar ni luar dan dalam. Okay. So, dalam bahagian akar ni, kita tengok bahagian akar ni, kita boleh pecahkan struktur luar akar ni ada 3 jenis. Okay. So, kita nak belajar pasal struktur akar. So, struktur akar, kita boleh pecahkan kepada struktur luar. Satu lagi adalah struktur dalam. Okey, struktur luar tu sebenarnya dia terdiri daripada pangkal akar. Terdiri daripada pangkal. Pangkal A ni pangkal akar tau. Kemudian rambut akar. Kembar tak masuk ke? Rambut akar. Dan satu lagi adalah jidal. Jidal ni macam lidah tau, paling hujung. Jidal akar. Okey. Now, bahagian dalam ni pula, bahagian dalam ni actually ada Fakrul, Alhamdulillah. Okay, so bahagian dalam ni pula terdiri daripada 4. So, ia terdiri daripada saya susun daripada lapisan paling luar tau. Akar, lapisan paling luar sekali adalah epidermis. Kemudian kita ada cortex. Kemudian kita ada endodermis. Dan satu lagi akhir sekali kita ada silinder vaskular. Okay, now kita tengok bahagian paling luar. So senang kata kalau ada akar, alamak saya malas pula nak pergi cabut akar ni kan. Okay, now kalaulah ada akar, kita tengok bahagian luar dulu, the outer layer of the root. Ni kalau kalau kita pergi kalau kita belajar kat Mak ni seronok ni. Sebab saya akan suruh awak korang pergi cari kat luar, cari akar. Okay, yang ni tak sempat lah saya nak suruh awak lari pergi cari akar. So kita nak tengok paling luar. Paling luar tadi, dia terdiri daripada bahagian apa tadi kita kata? Dia ada 3. Dekat bahagian luar akar ni, kita boleh tengok struktur luar akar. Struktur luar akar tadi saya cakap, dia terdiri daripada apa? Pangkal akar. Pangkal akar, very good. Lagi? Pangkal. Lagi? Start huruf R. Rambut akar. Ya, rambut akar. Okey, akhir sekali. Yang paling hujung sekali. Jidal. Ya, jidal. Jidal ni macam lidah. Kalau orang dulu cakap jidal ni lidah. Okay, so kita start daripada paling bawah tau. On the bottom part. So yang paling bawah sekali ni tadi kita kata dia adalah sebagai jidal. So jidal ni paling bawah sekali. So jidal ni adalah hujung akar. Paling hujung. Fungsi jidal, kenapa akar ni mesti ada jidal? Fungsi dia adalah melindungi akar daripada rosak semasa penebusan. Nak bayangkan bahagian hujung ni nanti, bahagian hujung ini dia akan tembus akar.
Okay, sorry, tembus akar, tembus tanah. So, bila dia nak tembus tanah, so, Tidal ni lah yang melindungi akar. Semasa penembus tanah, dia melindungi akar. Kemudian kita tengok ada rambut. So, bahagian rambut ni sebenarnya adalah asalnya daripada sel epidermis. Bahagian rambut akar ni sebenarnya asal daripada sel epidermis. Dan yang ini kita panggil dia adalah sebahagian pangkal. So, ini adalah pangkal akar. So far okey tak? Okey tak? Saya nak stretch masuk dalam sikit. Okey ya? Okay. Tak mencabar pun kan? Okay. Now, this one. Okay. Ini sebenarnya saya berkira-kira nak suruh korang lukis ke tak ni? Kita Sanggup orang ke? takkan Dah nak apa? dengar. Dah apa? Dah apa? Dah lukis hari tu. Bila? Dah lukis Kita orang pertanian. Benar, kenapa korang kena lukis? Sebab tajuk sama. Weh, bolehlah budak pertanian jadi guru muda pada kita. Kan? Takut. Okay. Alright, good. Alright. Okay. Kalau macam tu, okay, this one is up to you. Okay, right. Admit. Okay. Now, this one, saya bagi awak satu option. Either korang lukis atau either korang photostat. Korang boleh photostat boleh. Korang boleh lukis je pun boleh. Ataupun nantilah buka sekolah lah. Yang ni ingatkan saya, buka sekolah, saya print satu, saya just crop yang ini, satu ni. Lepas tu nanti korang buat sendiri. Macam ni tau. Saya nak dalam nota tu, alamak, tulisan dia kenapa dia boleh macam kembang kena air ni. Saya nak dalam nota tu macam epidermis ni kan. Tulis nota bawah dia. Macam tu. Okay. So ni buka sekolah lah. Okay. Now, kita mula lapisan yang paling luar sekali. Now, lapisan akar yang paling luar ni kita kenali dia adalah sebagai epidermis. Yang ini berdasarkan ini awak tengok susunan epidermis ni. Okay, epidermis ni tak nampak kat sini tau. Dia adalah dinding yang nipis dan juga telap pada air. Okay, teka. Kenapa epidermis ni dijadikan telap? Apakah yang awak faham mengenai maksud telap? What do you understand by the word of telap? Telap ni sebenarnya kenapa kena telap? Kenapa telap? Asal kena telap? Telap. Kalau saya kata kulit awak, telap ke tak telap? Your skin, kulit awak telap ke tak telap? Tak telap. Okay, so kalau kat sini, dia kata epidermis tu telap. So telap tu merujuk kepada apa? Molekul air tu mudah nak lalu atau molekul air langsung tak boleh lalu? Mudah. Yes. So senang kata epidermis ni Tuhan jadikan, ia telap adalah make sure H2O mudah nak lalu. So dia telap merujuk senang penyerapan molekul air. Dan ditambah pula dekat epidermis, tadi kan kita kata ada epidermis yang diadaptasi menjadi akar. So ini sebenarnya adalah epidermis, tapi epidermis ni dah mengalami modified, dia telah mengalami pengubahsuaian. Okay, so awak tengok dekat sini, sel epidermis ni ada yang telah mengalami pengubahsuaian menjadi rambut akar. Kemudian rambut akar ni adalah sangat special. Rambut akar ni dia tiada cuticle. Apakah yang awak faham mengenai cuticle? What do you understand by the meaning of cuticle? Apakah yang awak faham mengenai cuticle? Cuticle, okay, kita bagi satu hint. Cuticle ni adalah satu bahan yang telap air ke tak telap air? Cuticle. Kat daun ada. Yes, very good. Dia adalah tak telap air. So cuticle adalah satu bahan yang tak telap air. So maksudnya bila dia tiada cuticle, dia membenarkan penyerapan air. So kesimpulannya, bahagian epidermis adalah bahagian yang telap. Kenapa telap? Dia nak bagi air tu menyerap masuk. Kalau saya tambah sikit, kalau proses pergerakan air, okay, H2O bergerak masuk, apakah nama dia? Jika dia bergerak daripada kawasan molekul air banyak ke sikit. Awak ingat lagi tak? Apakah nama proses pergerakan air tu masuk? Osmosis. Yes, very good. H2O masuk adalah secara osmosis. So, now sel rambut ni specialnya lagi mengenai sel rambut. Sel rambut ni mempunyai vacuole yang besar. So, bila dia mempunyai vacuole yang besar, sel rambut ni dia boleh menyimpan air dan juga dia boleh memastikan penyerapan air berlaku secara efisien. So, kesimpulannya, epidermis mempunyai adaptasi yang membolehkan
penyerapan air berlaku secara maksimum. Adaptasi. Okey, adaptasi. So, explain saya. Okey, apakah adaptasi yang ada dekat epidermis yang menyebabkan epidermis ni boleh menyerap air dengan lebih efisien? Okey Adam. So, apakah yang boleh adaptasi yang kalau tadi saya cerita? Apakah yang boleh menyebabkan molekul air tu mudah lalu? Macam tak ada syarat, dia boleh flow, senang je dia nak masuk. Kenapa? Epidermis tu macam mana tadi kata? Penyerapan air di epidermis adalah maksimum. Kenapa penyerapan air tu boleh berlaku maksimum? Ni siapa yang baru masuk ni? Nama dia panjang. Okay. Kenapa molekul air tu boleh menyerap masuk? Sebab Secara ada Ada? rambut akar. Ada? Lagi sekali Rambut Huda? Yes, dia ada rambut akar. Okay. Rambut akar ni, apakah ciri-ciri pada ada rambut akar ni? Rambut akar ni macam mana? Rambut akar ni dia tiada Kutikel. Yes, rambut akar ni tiada cuticle. Lagi? Lepas tu dia Telap ada air. dia telap air. Dan satu lagi dia ada vacuole. Yang besar. Ya, vacuole yang besar. So ini nombor satu. Nombor satu adalah epidermis. Kemudian kita pergi yang nombor dua. Lapisan nombor dua ni namanya adalah cortex. Kita cerita daripada luar ke dalam tau. So lapisan kedua ni cortex, dia letaknya adalah di bawah epidermis. Dan sama juga adaptasinya, dindingnya adalah nipis. Nipis untuk apa? Untuk memudahkan pergerakan air. So cortex ni satu ciri dia adalah untuk memudahkan pergerakan air. Dia ada dinding yang nipis. Dinding yang nipis. Lepas tu, korteks ni dia tersusun longgar. Kenapa kat bahagian korteks ni tersusun longgar? Kenapa bahagian korteks ni mesti tersusun longgar? Kalau apa-apa yang loose macam mesofil berspan, kenapa dia mesti tersusun longgar? Pertukaran gas. Yes, very good. Adalah untuk pertukaran gas. Ni Luqman mana ni? Luqman pakai mak dia punya ke? Okay, so ini adalah untuk pertukaran gas. So awak nampak kat sini dia loose. Ini adalah susunan dia adalah longgar. So ini adalah untuk pertukaran gas. Okay, then ada satu lagi sel cortex ni sebenarnya terdiri daripada sel parenchyma. So dia nipis, lepas tu dia susunannya longgar. Susunan longgar. Lepas tu dia terdiri pada sel parenchyma. Okay, now kita masuk lagi dalam. So ini sudah dan kemudian kita masuk pula yang bahagian yang ketiga. Endodermis. Kalau awak tengok kat sini, endodermis ni dia macam divider tau. Endodermis ni dia adalah divider yang memisahkan antara korteks dan juga silinder vaskular. So ini divider. Okay, so itu adalah fungsi endodermis. Now, kalau lah awak perasan kat sini dalam buku teks awak, saya tak bagi nota lah, saya termis ni. Endodermis adalah pemisah dan satu lagi, kalau lah daripada sini. Apakah perbezaan susunan sel dia? Kalau awak nampak endodermis ni, berbanding dengan korteks, dia punya susunannya macam mana? Susunannya? Rapat. Yes, very good. So, kalau lah awak nampak kat sini, endodermis, susunan sel adalah rapat. Lepas tu dia banyak ke sikit? Awak nampak berbanding dengan korteks, dia banyak ke sikit? Kalau korteks banyak macam ni kan? So kalau endodermis ni? Sikit lah. Sikit lah kan? So ini kita panggil dia setebal satu sel. Setebal satu sel. So cerita hari ni adalah kita nak mengenal, maksudnya kita nak cerita features yang ada dalam struktur akar. Sebab tu saya lukis gambar je. So daripada gambar, so kita cerita daripada luar masuk ke dalam. Okay, so awak kena faham yang ini je. Sebab tu saya kata either korang kena lukis atau korang kena print and then conteng kat tepi-tepi tu. So saya lupa lah yang ini.
Okay, so basically awak tengok macam ni. Ini kita kata dia endodermis, susunannya rapat, setebal satu sel. Kemudian endodermis ni, spesialnya endodermis ni, okay, dia ada satu lapisan, dia mengalami penebalan suberin. Okay, endodermis ni setebal satu sel, kemudian dia mengalami penebalan suberin. Penebalan suberin ni atau lignin. So, awak teka, kenapa dia ada penebalan lignin ni? Kalau lignin je dia bagi apa? Memberi ekstra, memberi, so dia start huruf S. Lepas tu O. Sokongan. Ya, dia nak memberi sokongan. Tapi dalam kes ni dia nak membentuk satu jalur, namanya jalur Casparian. Udah tahu tak ni apa? Penebalan submarin membentuk. Ada tak belajar? Pertanian. Ni dalam Ada? sangat. Dalam sangat Casparian. Saya rasa yang jumpa ni pakcik Casparian lah. Okay. So, kat sini kita dan satu lagi specialnya di sini, dia hanya membenarkan, endodermis ni hanya membenarkan molekul air dan garam mineral sahaja lalu. Membenarkan molekul air dan mineral lalu. Okay. Now, paling dalam. Now, kita masuk yang paling dalam. Yang hardcore sekali. So, yang paling dalam ni sebenarnya ia adalah teras vaskular. Dan teras vaskular ni dia terdiri daripada teras vaskular akar yang dikenali sebagai silinder vaskular. Now, silinder vaskular ni kita ada 3. Kita ada xylem primer. Kemudian kita ada pericycle dan kita ada flowworm primer. So kalau lah awak tengok dekat sini, teras akar ni dia ada 3 jenis. Okay. Xylem, flowworm dan juga pericycle. Pericycle ni, specialnya pericycle ni. Pericycle. Oh, I know. Oh my god. Saya salah lukis Endodermis. Okay, saya conteng tau. Ni. Endodermis adalah yang ini. Sekejap. Silap. Sepatutlah dia kata setebal satu sel. Endodermis. This one adalah endodermis. Ini adalah endodermis. Dia kena pakai color lain lah. Ini endodermis. Setebal satu sel. Endodermis setebal satu sel. Okay. Ini semua endodermis. Saya contoh macam ni tau. Ini setebal satu sel. Lepas tu, yang dalam dia ni, yang dalamnya ni, okay, yang dalam ini adalah pericycle. Betul tak? Pericycle. Pericycle, this one is it? Cuba awak tengok. Oh, iyalah, pericycle. So, pericycle yang warna hijau ni pericycle. Warna hijau ni pericycle. Lepas tu, yang warna merah ni, saya colourkan biru lah. Yang warna biru ni, ini adalah xylem. So, xylem adalah yang paling dalam. Ini adalah xylem. Lepas tu, yang ini pula, ini adalah flowworm. Okay. Now, so kita tengok dekat sini lagi sekali, xylem ni, teras akar, silinder vaskular terletaknya dalam teras akar. Kemudian silinder vaskular dia terdiri daripada pericycle, xylem primer dengan flowworm primer. Kemudian pericycle ni dia terlibat dalam pertumbuhan sekunder. So awak tulis kat sini, pericycle terlibat dalam pertumbuhan sekunder. Kemudian, apakah awak tengok situ? Apakah fungsi tisu xylem? Apakah fungsi tisu xylem? Apakah fungsi tisu flowworm? Apakah fungsi tisu xylem? Sekejap. Apakah fungsi tisu xylem? Apa tu? Air. Apa ni? Ya, mengangkut air. Huda, macam kita berdua je ni Huda. Angkut air. Flowworm?
Keluar. Makan apa? Angkut. Bahan organik. Ya, Alhamdulillah Fakri akhirnya bersuara awak. Bahan organik. Saya takut Fakri dah tak nak bersuara, takut nanti dia asyik kena tanya. Sebab tu dia low profile, dia diam je. Is it okay? Boleh tak Fakri? Okay. Now, Boleh. boleh. Okay, so kita buat akhir, ending, kesimpulan. Akar tadi kita boleh pecahkan kepada berapa? Akar kita boleh pecahkan kepada mana? Bahagian? 3 bahagian. Okay, kita buat dulu ya. Bahagian luar dan bahagian dalam. So, bahagian luar ni terdiri daripada apa? Bahagian luar terdiri daripada apa? Pangkal akar, rambut Pangkal akar. Pangkal. akar, Lagi? rambut akar, Rambut akar. Dan satu lagi? jidal Yes, akar. jidal akar. Saya nak bagi orang lain bersuara lah. Okay, now. Okay. Kita try tau. Huda, pilih seorang yang awak teringin dengan suara dia. Huda, awak teringin nak dengar suara siapa, Huda? Radi lah, Radi. Radi. Yang paling luar sekali, apa nama lapisan paling luar? Radi, apakah nama paling ni paling luar? Pangkal akar. Ya, bukan. Ini, okay. Akar terbahagi kepada 2. Bahagian luar, dah settle tadi. Dan bahagian dalam, sorry ya. Now, bahagian dalam ni, yang bahagian dalam ni paling luar, lapisan yang luar sekali untuk bahagian dalam akar apa kita kenali? Dia start huruf E. Epidermis. Tak sabar Bijak betul. makcik tu. So, epidermis. Now, epidermis ni ada satu epidermis yang mengalami adaptasi. Apakah itu? Apakah itu? Dia ada Lemon satu, lagi, lemon. dia tiada cuticle. Dia senang nak menyerap air. Dia Saya? macam bulu-bulu halus. Radi. Dia banyak bulu-bulu halus. Epidermis dia mengalami adaptasi. Dia akan jadi macam bulu-bulu halus tu. Apa kita panggil? Rambut akar. Ya, very good. Kita kat situ dia ada rambut akar. So satu ciri dia kat sini adalah telap air. Lepas tu kita tengok bahagian paling dalam. Okey. Radi, pilih seorang yang awak teringin nak dengar suara. Amsyah. Amsyah, lepas epidermis dalam sikit apa Amsyah? Cortex. Yeah. Okay. Now, dekat bahagian cortex ni, kalau lah awak tengok kat sini dekat bahagian cortex ni, okay, dia macam mana dia punya susunan sel dia? Dia tersusun longgar. Okay, kenapa dia tersusun longgar? Sebab untuk pertukaran gas. Yes, untuk berlakunya pertukaran gas. Tersusun longgar untuk pertukaran gas. So, lapisan, dinding sel ni macam mana? Nipis. Yes. So dekat sini kita pertukaran gas, cancel. Cancel. So kita kata kat sini adalah gas dan satu lagi dia adalah nipis. Dinding sel ni adalah nipis. Dinding sel adalah nipis. Okey, lepas bahagian cortex, bahagian paling dalam sekali, bahagian dalam. Okey, pilih seorang. Amsyah yang awak teringin nak dengar suara dia, awak teringin dengar suara siapa? Radi suruh saya pilih Fakrul. Fakrul. Boy, main petik-petik. Kenapa ya? Fakrul. Kita ada epidermis, kita ada cortex. Lepas tu Fakrul. Lepas tu kita ada endodermis. Okey, apa ciri endodermis? Dengar ke? Dengar. Dengar. Okey, endodermis. Apakah ciri endodermis? Apa kita boleh cakap pasal sel endodermis tu? Sel-sel dia tersusun rapat. Lepas tu sel-sel dia setebal satu sel. Yes, very good. So kita nak kata kat sini adalah sel-selnya adalah tersusun rapat. Sel tersusun rapat. And then dia adalah setebal satu sel. Lepas tu dia membenarkan apa yang masuk je. Apa je yang boleh masuk kat lalu endodermis Air ni? dengan garam mineral. Yes, membenarkan air dan garam mineral. Air dan garam mineral. Okey. Fakrul pilih seorang. Japan.
Zarfan. 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 Zarfan lain okey tak Zarfan? Zarfan, paling dalam sekali teras akar tu apa kita kenali dia dekat bahagian teras akar? Silinder vaskular. Yes, very good. Silinder vascular. Silinder vascular. Now, silinder vascular ni terdiri daripada berapa bahagian? 3. 3. Apa dia? Xylem primer, Xylem primer, pericycle, pericycle, phloem primer. pericycle dan phloem primer. Okey, yang ni saya rasa phloem dengan ni korang dah tahu kot dia punya fungsi. So, apakah ciri-ciri untuk pericycle ni? Apakah fungsi pericycle ni? Terlibat dalam pertumbuhan sekunda. Yes, dia terlibat dalam pertumbuhan sekunda. Terlibat dalam pertumbuhan sekunda. Nanti saya cuba buat lawa-lawa dah. Sekundar. Okay, right. Saya tak tahu korang nampak apa tu. Okay, now jom. Yang ini saya nota, saya termis satu. Sepatutnya kat bawah, bahagian bawah ni dia mesti ada cerita pasal endodermis. Dan satu lagi mesti cerita pasal silinder vaskular. Saya terlepas ni. Silinder vaskular. Okay. Now, yang ni tak sempat buat. Ini tak sempat buat. Okay, daripada sini. Okay, kalaulah awak tengok kat sini tau. Ini adalah kita tengok slide akar. Ini kalaulah awak tengok yang akar Unicode ni. Biasanya akar Unicode. Bahagian tengah dia macam bentuk bintang. Kalau monocot, dia tak ada. So, daripada gambar ni awak nampak. Tisu membentuk korteks adalah tisu parenkima. Sel parenkima punya dinding sel yang nipis dan vakuol yang besar. Xylem dengan phloem tersusun secara bersela-seli membentuk gelang atau cincin dalam akar monokot. Manakala xylem berada di tengah akar, phloem berada di luar xylem. Ni dalam akar Unicode. Now Unicode ni bahasa lain dia apa? Monokot. Sekarang kita Unicode ni dulu korang belajar apa nama Unicode ni sebenarnya untuk apa? Tumbuhan apa ni? Unicode ni? Dicotyledon. Dicotyledon. Okay. So kat sini akar Unicode mengalami pertumbuhan sekunda berbanding akar tumbuhan monokot. Tumbuhan Unicode punya cambium vascular yang membolehkan membahagi secara mitosis untuk membentuk xylem sekunda dan juga phloem sekunda. Manakala tumbuhan monokot tidak mempunyai cambium vascular. So kesimpulannya, okay, daripada slide di atas, kehadiran xylem dalam akar monokot, senang kata macam ni ya. Eksperimen ni menunjukkan xylem di akar monokot dan Unicode. Apa ni? Oh, maksudnya dalam xylem, dalam pokok monokot dengan pokok Unicode ada xylem. Contoh pokok monokot, apa contoh pokok monokot? Apakah contoh monokot yang korang tahu? Apakah contohnya? Apakah contohnya? Apakah jenis tumbuhan monokot yang korang tahu? Apa contoh tumbuhan monokot yang korang tahu? Apakah contoh? Apa dia mudah? Rambutan. Monokot. Mono. Dia Jagung satu. betul je. Nah, jagung. Yes, jagung. Jagung, padi. Durian. Durian. Unicode ni baru durian. Sini durian. Sini adalah rambutan. So dia nak cakap daripada kesimpulannya, dekat sini persamaannya, kedua-dua pokok jagung, kedua-dua pokok, senang kata pokok, apakah persamaan antara pokok jagung dengan pokok durian? Persamaannya, kedua-duanya mempunyai xylem. Mana xylem? Tetapi perbezaannya adalah kedudukan. Yang ini dia bersepah. Yang ini xylemnya macam dalam bentuk bintang. Okey. Kemudian dia kata dekat sini, yang ini ada cambium vascular. Nampak tak? Ini ada cambium. Yang sini tiada cambium. Okay, right. Wow, last kali. Lepas tu dah habis sini berhentilah. Kita berhenti. So, apakah yang membentuk sel akar? Sekejap Saya bagi awak masa fikir sekejap. I'm looking for something actually. Okay. Fakri, pilih seorang yang awak nak dengar suara dia.
Fakri, awak teringin nak dengar suara siapa, Fakri? Sekejap. Fakri Razi. teringin. Razi. Alright. So Razi, kita orang teringin nak dengar suara awak. Saya tak ada. Okay, nyatakan tisu-tisu yang membentuk akar. Tisu-tisu yang membentuk akar. Ini bahagian dalam. Apakah tisu-tisu yang membentuk akar? Tisu yang kat dalam tu, dia start ada, kita ada 4 kot tadi yang membentuk akar. Paling luar, dia start huruf E. Razi tidur je orang cakap. Betul ke? Itu Radi ke jawab? Radi. Okay, pilih lain lah Fakri. Takkan nak Razi pula. Razi tidur. Weh, Radi pun tak kejutkan ke? Korang ni. Fakri, pilih seorang Fakri. Tu Nurin lah. Nurin. Baik ko. Okay, Nurin tu Aisyah lah kan? Okay, yang membentuk akar. Dia ada daripada struktur dalam tadi. Dia ada struktur dalam. Yes, dia start daripada epidermis. Lepas tu huruf K. Cortex. Lepas tu Endodermis. endodermis. Lagi satu. Silinder vascular. Yes, very good. Endodermis. Dan satu lagi adalah apa vaskular? Lupa. Silinder vascular. Okay, Nurin pilih. Aisyah pilih seorang. Vascular. Tak tahu lah. Okay, saya pilihkan untuk okay, saya bagi list nama. Okay, kita ada Adam, kita ada Alia, kita ada Syamimi, kita ada Amira, kita ada Ayuni, kita ada Yuwen, Fakrul dah tadi, Huda dah, Amsyah dah, Fakri dah, Zarfan dah, Ain, Irdina, Alisa, Fatin Insyira, and then ada Puteri Nurul Iman. Lepas tu ada, ni siapa Rozi ni? Ni siapa ni? Lokman tu. Kalau tak silap. Oh, Luqman. And then kita ada Vidat. Siapa? Aduh, kuatnya radio. Adam. Dam. Boleh tak Dam? Boleh. Okay. So, epidermis ni dia ada satu, dia mengalami adaptasi membentuk apa? Apa benda tadi? Okay, epidermis ni Jadi dia rambut akar. yes, okay. Epidermis. Okay, beradaptasi jadi rambut akar. Okay, so apakah ciri-ciri dia? Tadi kita kata, kan dia boleh, boleh air tu boleh masuk. 100% dia memang boleh masuk. So apakah ciri-ciri dia? Tiada kutikel. Okay, tiada kutikel. Dinding sel nipis. Yes, very good. Dinding Ada sel lagi? nipis. Okay, kalau tiada kutikel ni, dinding sel nipis, and then kita kata apa ya? Awak kata dia lawan kepada sifat kulit awak. Dia telap, tak ada air. Ya, dia telap pada air. So, kesimpulannya kita nak cakap dekat sini, disebabkan epidermis ni mengalami adaptasi, dia akan jadi rambut akar. Dan rambut akar ni tiada kutikel. Dan ditambah lagi, semua dinding untuk epidermis ni mempunyai dinding yang nipis dan juga sifatnya adalah telap air. Ini yang menyebabkan air boleh meresap masuk. Hoi, ini susah ni. Bandingkan akar monokot dan akar urikot dari segi cortex and then endodermis dan juga jalur Casparian. Oh god, ini. Okay, this one. Sekejap. Macam mana kita nak ni? Kita bandingkan daripada sinilah. Okay, so perbandingannya adalah daripada sini. Awak tunggu sekejap untuk saya tengokkan jawapan. Bayu. Ini soalan ni budak pertanian saya rasa lagi terror daripada saya tak? Korang jauh lagi terror ni daripada saya. Mana ni jawapan? Sekejap. Tiba-tiba saya tak jumpa jawapan ni channel ni. Saya ada share jawapan tak dekat awak?
Ada tak saya just share jawapan? Tak ada. Saya tak ada jawapan. Macam mana ni? Saya tahu jawapan nombor 1, nombor 2 je. Oh my god. Sekejap. Buku teks. Is it this one? Nope. Dan sekejap Sabar dengan saya. Sabar. Bio kreatif kita 5. Saya cari buku teks. Sekejap. File. Sabar. Jawapan. Alhamdulillah. Yap. Saya tak nak hold. Nanti saya takut saya lupa. Okey, ini adalah 3.1. 3.1. Okey. Akan melakukan tumbuh sekolah menukar tumbuh sekolah ini akan manakala 3.1 ini endodermic tissue cortex manakala secara kesemua untuk tisu daripada akal tetapi tak semua akal yudikat memiliki jalur caspian. Okay, now. Wow. Ni susah ni. Dia bukan susah apa. Ini adalah botani sangat. So saya bukan nak ambil botani. So basically, kalau saya tak study dia jadi macam ni lah. Sorry tau. Now, tadi kita kata jalur caspian kan? Apa tadi? Jalur apa? Jalur apa? Casparian. Okay, jalur Casparian tu actually asalnya daripada mana? Mana satu? Jalur Casparian tu asalnya daripada bahagian yang mana satu? Daripada endodermis kan? Okay, so dia cakap kat sini, okay, ya ini ada endodermis. So saya tengok ini akar Eudicote. Kalau akar Eudicote, dia ada endodermis, dekat sini mestilah dia ada jalur Casparian. Kalaulah awak tengok dekat sini monokot ni, dia ada endodermis tak? Dekat monokot ni ada endodermis tak? Ada. Mana endodermis dia? Okay. Oh, Ni ada. So, kita tengok di sini endodermis. Okay. Sel cortex terletak di antara epidermis dan sel vaskular. Jalur Casparian terbentuk daripada tisu endodermis. Akar tumbuhan monokat mempunyai jalur Casparian, tetapi tidak semua akar tumbuhan Eudicote mempunyai jalur Casparian. Menariknya. Okey, dia jawab dekat sini tau. Jalur Casparian adalah daripada tisu endodermis. Maksudnya, ini pun ada jalur Casparian. Kedua-duanya ada jalur Casparian. Tetapi tak semua akar Eudicote ni endodermis membentuk jalur Casparian. So, jom kita jawab sama-sama. Okay, nombor 3. Endodermis akan membentuk jalur Casparian. Okey. Untuk tumbuhan Eudicote ke monokot tadi yang kita kata dia akan semua. Untuk semua tumbuhan Eudicote monokot, endodermis ini tak cukup tau. Endodermis akan membentuk JC sebab JC. Tetapi untuk tumbuhan, macam mana nak buat ayat ni? Untuk tumbuhan Eudicote, tak semua endodermis
membentuk jalur Casparian. And then tissue cortex ni letaknya kat mana? Daripada gambar ni tissue cortex tu letak kat mana? Ada tak ni? Tissue cortex. Sini ada tak tissue cortex? Ini ada tissue cortex. So di manakah letaknya tissue cortex ni? Tissue cortex ni letaknya mana? Antara apa? Cortex ni sebenarnya letaknya antara apa? Cortex ni kat mana? Antara epidermis dengan Yes, very perisikal. good. Yes, very good. So cortex adalah cortex terletak antara, lagi sekali, antara apa dah? Antara epidermis. Epidermis dengan perisikal. Yes, epidermis dan perisikal. Perisikal. Alright, so itu sahaja. Is it okay? Sorry Adam, sorry everybody. Saya rasa tajuk ni memang berpeluh sikit untuk saya. Susah Okay, now, so kita ulang lagi sekali tau. Now, jalur Casparian ini untuk sama-sama. Jalur Casparian ni asalnya daripada apa sebenarnya? Daripada tisu apa? Baru cakap tadi. Endodermis. Endodermis. So, yang mana satu antara akar monokot dengan akar udikot, yang mana satu yang akan membentuk, semua tumbuhan tu akan membentuk jalur Casparian? Akar monokot ke atau akar udikot? Akar monokot. Yes, so akar monokot, endodermisnya akan membentuk jalur Casparian, semua. Tetapi akar udikot ni adalah sebahagian sahaja. So itu sahaja saya tahu ni awal tapi saya rasa tak boleh lah, tak mampulah. Maksud saya kita ada masa lagi 10 minit. Tetapi saya rasa tajuk ni berat lah. Saya tak berani, sebenarnya saya ada hati nak habiskan tapi saya rasa untuk hari ni bagi awak bertenang dulu kot. Betul tak? Betul tak? Betul. Korang dah join kelas pun dah cukup bagus. So itu sahaja. Thank you so much. Maaf atas segala kekurangan untuk hari ni. Do we have any question? Do you have any question for this topic? Ada masalah? Enggak. Enggak. So tahniah everybody kerana berjaya join the class sampai pukul 3.30. So Terima kasih. alright. So itu saja Ain. Kita dah habis dah Ain. Saya nak left ni Ain. Okay, so everybody, okay, thank you so much. Ya Allah, ya Tuhanku, saya rasa adalah sangat berpeluh lah tajuk ni kan. Tapi tak apalah sama-sama Lap ego kan. peluhnya. Itulah, dah habis pelak, dah habis lap lah ni lah. Okay, so itu saja. Okay, bye. Bye semua. Bye. Alhamdulillah. Okay, left. Assalamualaikum. Left semua. Bye. Okay, bye. Okay, Terima bye. kasih. Bye, bye. Boleh tidur lah semua korang. Boleh tidur. Bye. Tidurlah korang. Razia ada. Bye. Ada Razi tadi bangun. Dia baru masuk tadi. Sampai Adik. sampai Maaf lambat tunggu. Sampai hati Semangat bangun tu. Weh, tak kembar dia tak kejutkan dia. Boleh tak dia tak kejut. Itulah. Aduh, hai. Okay, bye. Walaupun lambat saya tak masuk tu. Apa dah dulu, datang tu.